Assalamualaikum dan apa khabar semua? Selamat kembali semula ke channel Hisham Botox. Di sini seperti biasa saya akan kongsikan mengenai cerita pasaran perpindahan pemain, dan kita telah pun melangkah ke tahun baru 2026. Tapi satu benda yang pasti, walaupun awal tahun, cerita perpindahan pemain tetap ada dan terus panas. Saya juga nak ucapkan selamat tahun baru 2026 kepada semua yang setia bersama saya di channel Hisham Botox. Nikmati cuti, nikmati masa bersama keluarga, sebab lepas ni jendela perpindahan bulan Januari akan dibuka dan percayalah bulan ini akan menjadi sangat-sangat sibuk. Baik, kita terus masuk ke cerita perpindahan pertama. Saya nak mulakan dengan situasi Enzo Maresca di Chelsea, sebab ini adalah antara topik yang paling banyak diceritakan kebelakangan ini, bukan saja oleh penyokong Chelsea tapi juga oleh penyokong Man City. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Apa yang saya boleh ceritakan setakat ini memang wujud ketegangan sebenar antara Enzo Maresca dan juga pihak pengurusan Chelsea. Itu fakta. Selepas perlawanan seri menentang Bournemouth hari itu, Maresca tidak menghadiri sidang media selepas perlawanan tersebut secara rasmi. Alasannya adalah masalah kesihatan. Jadi kita sebagai peminat bola sepak hormati tentang perkara tersebut, tetapi secara keseluruhan suasana dalaman di Chelsea ketika ini tidak berada di dalam keadaan yang sangat-sangat harmoni. Namun penting untuk saya jelaskan dengan jujur daripada apa yang saya baca daripada sumber yang saya ikuti, mengatakan bahawa setakat hari ini tiada sebarang keputusan untuk memecat Enzo Maresca sebagai pengurus Chelsea. Tiada tarikh, tiada keputusan secara drastik lagi. Jadi jangan salah faham, ini bukan cerita Maresca akan dipecat pada minggu depan. Ini cerita tentang hubungan yang sangat tegang dengan bahagian management, situasi yang sedang diperhatikan. Dan seperti biasa dalam arena bola sepak, keputusan banyak bergantung kepada keputusan perlawanan. Sekarang saya nak sentuh sedikit tentang Man City pula. Saya nak kata dekat sini, adakah Man City menghargai Maresca sebagai jurulatih? Perkara itu, yes, betul. Adakah dia berada di dalam radar Chelsea, Man City? Yes, betul. Tapi adakah ini masa untuk cerita itu jadi realiti? Tidak. Sebab Pep Guardiola masih lagi menjadi jurulatih Man City dan masih fokus penuh pada saingan musim ini. Pep belum membuat sebarang pengumuman rasmi tentang masa depan beliau lagi. Memang ada kemungkinan besar untuk Pep memilih untuk berundur hujung musim ini, tapi itu masih sekadar kemungkinan, bukan keputusan rasmi lagi. Jadi buat masa ni, Man City tidak rancang pertukaran jurulatih baru. Mereka fokus untuk menang, fokus kepada musim ini, fokus untuk memenangi kejuaraan, dan segala perbincangan lain masih terlalu awal untuk diperkatakan. Dan selepas kita cerita tentang jurulatih, kita masuk ke pasaran perpindahan pemain, iaitu, dan satu nama yang sedang hangat diperkatakan selama sehari dua ni ialah Brennan Johnson, pemain Tottenham Hotspur. Crystal Palace seperti kita tahu sudah mencapai persetujuan dengan Tottenham sekitar 33.5 juta euro yuran perpindahan. Tetapi sekarang semuanya sedang bergantung kepada keputusan pemain tersebut, iaitu Brennan Johnson sendiri. Palace sangat optimis dan berharap dapat menyelesaikan urusan perpindahan ini secepat mungkin, termasuk menjalani ujian perubatan dalam tempoh beberapa hari akan datang. Dan selain pada Crystal Palace, saya juga pernah mengatakan bahawa Bournemouth dan juga Everton turut bertanya mengenai situasi Brennan Johnson di channel Wasabi saja. Tapi dalam situasi sekarang, Crystal Palace berada di barisan hadapan untuk mendapatkan Brennan Johnson. Jika perbezaan ini menjadi kenyataan, Tottenham akan memperolehi satu dana yang sangat segar untuk mereka bergerak lebih agresif di dalam jendela perpindahan Januari. Sekarang kita masuk ke cerita yang benar-benar panas, iaitu Joao Cancelo. Saya ulang dah banyak kali dan tekankan sekali lagi, Cancelo pasti akan meninggalkan Al Hilal pada jendela bulan Januari ini. Hubungan dia dengan staf teknikal Al Hilal tidak berada di dalam keadaan yang sangat baik, dan dia sendiri mahu perubahan di dalam karier bola sepak beliau. Yang menarik sekali, keutamaan Cancelo sekarang ni bukan soal kewangan. Dia mahu kembali semula ke bola sepak Eropah, bermain bola sepak yang kompetitif
dan kembali menjadi pemain utama. Lebih-lebih lagi seperti kita tahu, kejohanan Piala Dunia semakin hampir. Inter sudah bergerak dan sangat berminat untuk mendapatkan Joe Cancelo. Dengan kecederaan Denzel Dumfries, Inter memerlukan seorang bek kanan, dan Cancelo adalah pemain yang mereka kenali dengan sangat-sangat baik sebab dia pernah bermain di Inter Milan. Dia faham kelab punya identity dan idea untuk kembali ke San Siro memang sedang dipertimbangkan dengan sangat-sangat serius, dan Barcelona juga sudah membuat panggilan kepada super agent iaitu Jorge Mendes. Dia pun nak tahu dan untuk faham situasi Cancelo sekarang. Hubungan mereka sangat rapat, tapi Barcelona masih belum membuat keputusan sama ada mahu meneruskan langkah untuk mendapatkan Joe Cancelo. Seperti kita tahu, Barcelona ni mereka menghadapi situasi isu kewangan, gaji tinggi dan peraturan kewangan La Liga menjadikan situasi mereka ni sangat-sangat rumit. Juventus juga ada bertanya seperti yang saya kata semalam, dan ada jugalah beberapa kelab Eropah lain sedang memantau. Tapi satu perkara jelas, Cancelo akan menjadi antara nama paling hangat sepanjang bulan Januari ini. Untuk peminat-peminat Real Madrid pula, ada dua perkembangan penting. Pertama, saya nak kata tentang David Alaba hampir pasti akan meninggalkan Real Madrid secara percuma pada musim panas nanti. Setakat ni, tiada sebarang rundingan kontrak baru antara Alaba dan juga pihak Real Madrid. Tiada perbincangan lanjut dan semua petunjuk menunjukkan satu perpisahan akan berlaku tidak lama lagi. Jika keadaan tidak berubah, Alaba akan membuka satu lebaran baru di dalam karier bola sepak beliau selepas musim ini. Dan untuk Antonio Rudiger pula, situasinya berbeza, sangat-sangat berbeza. Terdapat minat daripada Arab Saudi. Mereka terus memantau keadaan Rudiger, namun buat masa ini tiada sebarang rundingan rasmi lagi, tiada sebarang tawaran rasmi lagi untuk mendapatkan Rudiger. Real Madrid dan Rudiger sendiri pun mereka fokus sepenuhnya pada saingan musim ini. Seperti biasa, Real Madrid biasanya akan membuat keputusan kontrak pemain berusia 30 tahun ke atas di hujung-hujung musim, bukan pada awal musim, bukan pada pertengahan musim. Jadi cerita Rudiger ini masih lagi panjang dan akan terus kita ikuti sepanjang tahun 2026. Jadi itulah cerita-cerita besar yang membuka tirai Lebaran tahun 2026. Banyak persoalan, banyak keputusan besar dan banyak drama yang menanti kita di dalam jendela perpindahan bulan Januari ini. Dan saya nak hampa semua kongsikan pendapat di ruangan komen di bawah tentang Maresca di Chelsea, tentang Cancelo, tentang Brian Johnson dan juga tentang masa depan pemain-pemain bernama besar di Real Madrid. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan share. Aktifkan lonceng notifikasi. Jumpa anda semua di next video. Assalamualaikum. Bye.